Alright, beres. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang untuk kita melakukan pembelajaran pada malam ni. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, seperti biasa kita akan mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Jadi, pembelajaran hari ini kita akan masuk kepada topik partial fractions. Okey. Apa itu partial fractions? Okey, partial fractions ni adalah pecahan separa. Okey, partial fractions ni maksud dia adalah pecahan separa. Pecahan separa ni kalau kita confuse, kita tak faham, okey, kita boleh bagi contoh kat sini lah. Ni namanya pecahan. Pecahan tahulah ada something per dengan something. Okey, ini adalah pecahan. Kemudian pecahan ni boleh juga ditulis sebagai pecahan yang lain. Maksudnya kita ada pelbagai jenis pecahan. Pecahan kiri sama je dengan pecahan kanan. Maksudnya kita bandingkan kiri dengan kanan. Dia punya nilai dia sama. Tapi bentuk dia sahaja yang berbeza. Itu bermaksud ini adalah pecahan separa. Okey? Jadi kalau fahamkan balik, pecahan separa ni maksudnya daripada satu pecahan tunggal, dia boleh dituliskan dalam pecahan yang lain. Tapi ingat, nilai dia sama. Nilai dia sama. Okey? So, dekat sini kita diberikan kaedah-kaedah lah untuk kita ungkapkan dalam pecahan lain. Contohnya kan, kita nampak pecahan A, tiba-tiba dia suruh ungkapkan dalam pecahan separa pula. Itu kita kena gunakan satu kaedah dan kita akan lihat nantilah. Okay. So, itu bermaksud partial fractions. Tadi macam ada orang masuk. Sekejap Kita ni sekejap. Okey, selamat datang Syahid Azmi. So kita tengok lagi, kita baru mulalah kan. Jadi tak ada apa-apa masalah lah. Okey, kita akan mulakan dengan slow. Okey, jadi partial fraction ni maksud dia adalah pecahan separa. Okey. Alright. Sekarang kita akan masuk kepada 1.1 iaitu denominator with linear factors. Jangan confuse apa maksud denominator. Okey. Kita ada pecahan. Sekejap Okey. Kita ada pecahan contohnya 1/2 Okey, ini pecahan biasalah yang kita selalu jumpa. Okey, denominator tu maksud dia bawah yang kita selalu panggil pembawah. Denominator nama dia. Denominator ni kita boleh cakap dia dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sama je. Cumanya kita suka sangat sebut pembawah. Tapi sebenarnya nama dia adalah denominator. Jadi awak kena faham denominator ni adalah pembawah sahaja. Jadi kalau kita jumpa ada 1/4 ke, 3/8 ke, ada something bawah-bawah ni, bawah ni kita panggilkan dia sebagai denominator. Okey, denominator ni adalah pembawah. Cuma sekarang bila kita dah masuk kepada pecahan yang tahap orang kata tulen punya matematik kan, dia bukan pecahan biasa-biasa tau. Dia pecahan dia ada banyak jenis. Jadi untuk hari ni kita belajar satu dulu jenis pecahan.
Okey, satu dulu jenis pecahan iaitu linear factors. Okey, linear factors. Okey. So, untuk linear. Linear ni pun kita kena fahamkan apa itu linear lah. Okey, kita bagi satu contoh. 3x tolak 4 x kuasa 2 tambah 2x tambah 9 dengan 3x kuasa 2 tolak 7. Okey. Kita ada tiga persamaan, kita ada tiga ungkapan Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Okey. Untuk kita fahamkan balik, linear ni maksud dia, linear ni maksudnya satu pemboleh ubah, pemboleh ubah biasa, pemboleh ubah biasa yang tiada kuasa. Pemboleh ubah biasa yang tiada kuasa. Pemboleh ubah biasa yang tiada kuasa maksudnya dia mestilah satu huruf sahaja. Dia mestilah satu huruf sahaja. Tak kisah huruf tu apa. Mungkin saya letak huruf tu sebagai P. Mungkin saya letak huruf tu sebagai Q. Tapi kat sini biasanya kita akan jumpa huruf X lah. Sebab X ni paling famous. Dalam matematik memang suka guna X lah. Jadi kan, kalau kita fahamkan balik, ada A, ada B, ada C. Jadi sekarang ni, tentukan yang manakah ungkapan linear antara tiga-tiga ni. Boleh tuliskan kat ruangan komen Google Meet. A atau B atau C. Okey, A sebab linear tu maksudnya satu je huruf yang tak ada power langsung pun. Jadi hari ni kita akan belajar yang itu sahaja. Tapi ingat, dia punya ayat dekat sini, denominator dengan linear sahaja. Sekarang ni kita nak fahamkan balik, kita nak pastikan denominator dia mestilah berbentuk linear. Okey, berbentuk ungkapan linear. Jadi kita pergi kepada soalan ni lah. Example 1. Contoh 1. Ungkapkan, express ni maksudnya ungkapkan Saya baca dalam bahasa Inggeris dululah. Express these fractions in partial fractions. Ataupun maksud dia, ungkapkan pecahan ini ke dalam pecahan separa. Jadi kita nak ungkapkan dalam pecahan separa menggunakan kaedah linear. Kita kena ubahlah. Kalau awak perasan bawah ni kan, bawah ni kita panggil dia sebagai denominator. Denominator ni pembawah X kuasa 2 tambah 3X tambah 2 ni adalah denominator. Jadi sebabkan dia bukan dalam bentuk linear, kita kena ubah. Kita kena ubah dalam bentuk linear. Jadi X kuasa 2 ni dah ada kuasa tau, kita tak nak ada kuasa tu. So kita nak kena ubah dia, kita gunakan kaedah faktor. Sebab tu dekat sini dia namakan linear factor. Linear factor. So kita kena faktorkan. Dalam matematik kita ada belajar masa zaman sekolah. Kita menggunakan calculator untuk kita tekan mod EQN. So kita tekan mod macam mana? Kita tekan mod 3 kali. Mod 3 kali sampai keluar EQN lah macam ni. Jadi kita tekan EQN tu, kita akan pilih kanan. Degree degree maksudnya kita punya kuasa sekarang ni. Kuasa 2 Sekarang ni kita kuasa 2 ni, kita tekan. Jadi A tu maksudnya nilai X kuasa 2 ni lah. Nilai dia 1. Kita tekan lah. A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2. Kita salin. Jadi kita dapat nilai dia lah. Kita dapat nilai dia. So kalau awak tengok kat sini saya tuliskan X kuasa 2. X kuasa 2 tambah 3X tambah 2 adalah X tolak 1. X sama dengan negatif 1 dan nilai yang kedua dia apa? Kita boleh tengok kat kalkulator. Yang kedua dia adalah X negatif 2 So kita ada dua jawapan. Ni kita EQN. Jadi biasanya kan kalau sekolah dia ada jawab untuk buat dalam kurungan
kurungan dekat atas ni yang sama dengan kosong tu. Kalau awak ingat lagi lah. Dia ada dua kurungan tu. So apabila kita nak cari kurungan dalam ni, kita tukar simbol. Dia jadi tambah lah X tambah 1, X tambah 2. Okay? So awak faham kat sini? Faham. Okay, good. Jadi kat sini, dia jadilah X tambah 1, X tambah 2 sebab kita EQN tu. Kita nak tukarkan dalam bentuk linear factor. Kita gunakan kaedah linear factor. Atas ni kekal sama sebab dia tak buat apa-apa perubahan pun. Jadi kita pun cubalah. Kita cuba ungkapkan 2X tambah 1 per dengan X kuasa 2 tambah 3X tambah 2 ni. Kita ubahkan yang bawah tu menjadi apa ni? Dalam bentuk linear. Kita jadikan panjang sikit lah. X tambah 1, X tambah 2. Okay. So kita ambil yang ini, kita nak buat pecahan separa. Kita kena buat pecahan separa, kita kena pastikan dia mestilah berbentuk macam ni. Kalau dia berbentuk macam bawah ni, kita boleh buat juga. Cumanya dia akan jadi kaedah kuadratik punya. So kuadratik tu kita tak akan belajar hari ni. Kita mungkin akan belajar minggu depan. So yang ni next week lah. Mungkin kalau awak hadir kita akan belajar lagi. Tapi untuk minggu ni kita belajar cara linear dulu. Okay, so cara linear ni kena pastikan dia berbentuk linear factor kat denominator tu. Dan satu perkara awak boleh tukarkan tanda sama ni jadi 3 tanda sama lah. Dia jadi ada 1, 2, 3 palang. Dia jadi 3 palang sebab kita nak buat dia pecahan separa. So kita dah jadikan dia linear denominator punya. Dan sekarang ni kita nak pecahkan dia kepada 2 pecahan menggunakan satu rumus. Okay, menggunakan satu rumus. Rumus ni kita kena hafal lah. Rumus ni kita gunakan A per dengan pecahan yang pertama. Kita asingkan dekat sini. Belah kiri. X tambah 1. Kan ada 2 kan? Ada X tambah 1. Ada X tambah 2. So kita ambil belah kiri dulu. Okay, kita ambil belah kiri. So kita tulis X tambah 1. Ni rumus dia lah. A tu maksudnya kita ambil A per dengan belah kiri bawah ni. Kemudian kita akan tambahkan dengan B. Okay, B per dengan belah kanan pula. Okay, belah kanan ni adalah X tambah 2. So kita buat dalam satu rumus yang dipanggil sebagai pecahan A campur pecahan B. Kita asingkan pecahan tu. Okay. So, pernah belajar tak? Kalau kita belajar pecahan ni kan, bawah denominator ni tidak sama. Lepas tu ada simbol tambah. Apa nak kena buat? Agak-agak. Samakan. Kita nak samakan pembawah tu, denominator. Sebab kalau kita bagi satu contoh, contoh yang mudah lah yang awak belajar dulu kan. Contohnya 1/3 tambah dengan 2/6. Tak silap saya kalau saya buat macam ni. Okay. Ni contoh Ni contoh mudah. Pembawah dia ataupun denominator dia tak sama tau. Jadi kita nak samakan dia, kita akan darabkan dengan 2. Itu contoh. Tapi kes untuk yang lagi satu jenis soalan, kalau dua-dua pecahan ni bawah dia tak sama. Contohnya macam ni lah. Kita letak nombor 3/7 tambah dengan 5/6. Dia jadi macam ni. Apa jadi kes macam ni? So dia akan darabkan seperti darab silang lah. 3 ni akan darabkan dengan 6. Okay, ni darab 6. Dia akan 7 bawah ni pun dia akan darab 6. Dia akan tengok denominator sebelah. Sama juga dengan pecahan belah kanan, dia akan tengok denominator belah kiri. Dia akan darab 7. Ni darab 7, ni darab 7. Maksudnya masing-masing kena darab dengan denominator sebelah. Okey, masing-masing kena darab dengan denominator sebelah. Itu konsep yang kita akan gunakan dalam ni. Jadi sekarang ni A akan darabkan dengan denominator sebelah.
Bukan denominator sendiri tapi denominator sebelah. Jiran dia. Okey, jiran dia Dia darabkan dengan jiran dia. So yang ni awak salin lah. Dia punya depan ni awak tak payah buat apa-apa, biarkan. Salin sahaja. So dia akan jadi A kali dengan X tambah 2. Bawah dia juga akan kali lah. Dia akan buat macam ni. X tambah 1 kali dengan X tambah 2. Kita buat darab ni, kita buat dalam bentuk kurungan lah. Sebab faham kan, maksud darab ni adalah kurungan. Okay, so kita pun buat B darab dengan X tambah 1. Okay, sebab denominator belah kanan ni, yang asal ni, X tambah 1 ni. Kemudian dia akan buat, ni campur sama lah bawah dia dah jadi sama. X tambah 1, X tambah 2, dah sama dah. Kan, dah sama kan? Jadi, apa jadi kalau sama? Boleh cantum tak pecahan ni? Boleh. Kalau sama boleh cantum sebab dia dah sama spesies, sama kumpulan. Contohnya kan kalau kita tengok kat sini dia jadi 18/42 tambah dengan 35/42. Kita boleh cantumkan dia, kita boleh buat 18 campur 35/42. Kita sebabkan bawah dia dah sama. Jadi bawah ni apabila dah sama kan, kita boleh cantumkan dia. Yang atas ni tak payah kembangkan jangan susahkan diri sendiri untuk kembang. So biarkanlah. A X tambah 2 tambah dengan B X tambah 1. Lepas tu awak buat pecahan panjang-panjang macam ni. Kita pun buat X tambah 1 dengan X tambah 2. Okay. Cukuplah. Jadi macam ni. Dan yang belah kiri ni tak usik apa-apa. Dia still samalah. Dia adalah tidak buat apa-apa perubahan. Sekejap Okay. Cuma dalam notes. Final. Ya? Final answer dia memang kena ada A dengan B A dengan B yang warna biru ni, dia adalah rumus. Maksudnya rumus ni memang kena gunakan untuk linear denominator. Sebabnya kita ada banyak rumus. Cumanya rumus ni memang kita akan gunakan A campur B. Sebab nanti bila belajar kuadratik, dia akan ada campur C sekali. Dia jadi panjang lagi lah. Sebab yang tu kita tak nak ajar dulu, kita ajar yang basic Ini adalah rumus dia. Jadi rumus ni kena hafal sebab dia tak akan bagi rumus, tak silap saya. Yang ni kena hafal. Pecahan separuh punya tau. Kena hafal A tambah B. Final dia answer dia macam tu nanti kita cari nilai A dan B. Dia cari nilai B. Ni kan, kita cari nilai B apa, A apa. Lepas tu nanti kita bentukkan balik semula, kita gantikan A dengan B. Okay. So kita kena slow-slow lah cari tu. Okay, so next. Kalau contohnya bawah dia dah sama kiri dengan kanan. Tengok kat sini, X tambah 1, X tambah 2, X tambah 1, X tambah 2. Jadi, dia boleh batal tau. Dia boleh batal sebab sama. Dia boleh batal. Lagi satu cara, kalau kita tak nak guna kaedah batal, kita boleh pindahkan bahagi ni jadi darab. Kenapa bahagi pindah jadi darab? Buka kalkulator. Tengok ni. Darab, sebelah dia bahagi. Bahagi, sebelah dia darab. Jadi kalau kita pindahkan dia, dia akan berkawan dengan sebelah lah. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, kuasa 2 jadi punca kuasa dan sebagainya. Jadi kan, kalau awak tengok ni pecahan tau. Pecahan ni, bentuk asal dia adalah bahagi. Nampak tak bentuk pecahan? Bila kita nak pindah ke kanan, kita nak lalu zon kanan ni kan, dia kena tukar simbol lah. Dia kena jadi darab. So dia akan jadi darab, dia akan jadi hilanglah pecahan tu. 2x tambah 1 sama dengan, ni awak salin balik lah atas tu. Okay, dia jadi macam ni. X tambah 1, X tambah 2. Lepas tu dia akan darab. Darabkan dengan X tambah 1, X tambah 2. Jadi bila kita fahamkan balik,
yang ini boleh potong. Kenapa yang ni boleh potong sebab dia darab bukan tambah. Ingat lagi tak, kalau kita nak potong, kita kena pastikan tiada operasi tambah. Tapi kalau kat sini, dia ada operasi darab. Jadi boleh. Kalau darab boleh. Dia macam ibarat kita bagi contoh kat sini lah. 1/3 kali 3. Ni darab ni. 1/3 kali 3. Boleh potong tak? Boleh kan? Potong lah. Sebab dia darab, tiada tambah. Jadi kalau nombor dia ada X sekalipun, 2X tambah 3 darab 3 per dengan 3 pun boleh potong. Okay, sebab dia adalah operasi darab. Dia bukan potong direct macam ni 2X tambah 3 per 3 potong macam ni salah. Sebab dia tak boleh operasi tambah. Jadi, macam mana nak buat? Kena pastikan dia punya operasi tu adalah darab, baru boleh. Darab jumpa bagi jadi habislah batal. So kita batalkan dia gunakan satu pensel atau pen. Kita potong lah macam ni. Jadi hilang dia punya pecahan. Masing-masing dah tak ada pecahan. Dah jadi apa panggil? Persamaan biasa. 2X tambah 1 samakan dengan AX tambah 2 tambah BX tambah 1. Dia jadi ringkas lah. Okay, dia jadi ringkas. Bila kita buat sampai sini, kira dah memudahkan kita untuk cari nilai A dan B. Okey, sekarang kita ada dua kurungan. Kita ada X tambah 2, kita ada X tambah 1. Kita ada X tambah 2, kita ada X tambah 1 ni. Jadi kan kalau awak nak cari nilai A dan B ni awak confuse. So sekarang saya tanya, dalam dua kurungan ni, kalau awak nak cari nilai A, awak kena pastikan satu nilai tu mati. Siapa yang mati? Kalau awak nak cari A, B kena mati. Kalau awak nak cari B, A kena mati. Nak mati macam mana? Pastikan dia darab dengan kosong. Dia darab dengan kosong. Jadi contohnya saya nak cari A. Okay, saya nak cari A. Jadi B ni kena darab dengan kosong lah. B darab dengan X tambah 1 dalam kurungan ni. So pastikan dalam kurungan ni nilai dia kosong lah. Macam mana nak jadikan dia kosong? X ni kena berapa? Apa tambah 1 dapat kosong? Negatif 1. Negatif 1. So contohlah, kalau kita katakan jika X ialah negatif 1 jika kita buat dekat sini jika X ialah negatif 1, so kita gantikan semua ni, semua X ni, X yang ni dengan X yang ni dengan negatif 1. So yang kita gantikan ni saya guna warna lain lah, kasih awak nampak 2 kali dengan negatif 1 tambah 1, kemudian A kali dengan negatif 1 tambah 2. Gantikan senang je kan. So kita pun ganti macam biasa. Jadi kita kira macam biasa guna kalkulator. 2 kali negatif 1 tambah 1. So kita tekan ni. 2 buka kurungan negatif 1 tambah 1. Dapat negatif 1. Untuk belah kiri lah. Dapat negatif 1. Kemudian A dalam kurungan ni dapat berapa? So 2 tolak 1 akan dapat 1 So kalau tekan negatif 1 tambah 2 ni. Okay, dalam kurungan tadi tu negatif 1 tambah 2. So dapat 1 lah. So A kali dengan 1. A masih hidup. Okay, A masih hidup. Tapi B ni akan matilah. B darab dengan kosong. Sebab apa? 1 tolak 1 kosong. Jadi B ni mati, automatik kita akan dapat A sama dengan negatif 1. Siap lah. Baru dapat satu nilai. Okay. Jadi sekarang ni awak nak cari nilai B pula. Nak cari nilai B macam mana? Jadi cuba kita fikir balik. Kalau kita nak cari nilai B, mesti nak matikan A, betul tak? Jadi A ni mesti darab dengan kosong. Jadi apa yang boleh jadikan dia kosong? X ni kena jadi berapa? Negatif 2. Negatif 2 lah. Sebab 2
dengan negatif 2 akan dapat kosong. Maksudnya 2 tolak 2 kosong. Kalau rasa confused juga, macam mana nak tahu negatif 2 ke, positif 2 ke, kita boleh guna kaedah lain. Okay, kita boleh buat macam ni. X tambah 2 nak jadikan kosong. Kita nak jadikan kosong. So, kita buat macam ni. X tambah 2 sama dengan kosong. Lepas tu, pindahkan. X sama dengan negatif 2. Macam tu boleh. Lagi senang. Okay? So, kita buat cara ni pun boleh. Jika X sama dengan negatif 2. So, buat balik semula. Gantikan balik dalam kurungan dan selesaikan macam biasa. 2 kali negatif 2. Tambah 1. Okay, sama dengan A negatif 2 tambah 2. Ni memang kosong lah. So, ini kita bagi explanation detail sikit. Oops. 2. Pastikan nilai X tu mestilah sama. Kalau kita gantikan dengan negatif 2, semua X tu kena jadikan negatif 2. Ni jadi darablah. 2 kali dengan 2 akan jadi 4. So, negatif dengan positif akan jadi negatif 4. Negatif 4 tambah 1 dapat negatif 3. So, kita tulis sini negatif 3. A akan kali dengan kosong sebab 2 tolak 2 kosong. Dan B 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. Kalau rasa susah nak kira, tekan kalkulator. Okay, negatif 2 tambah 1 dapat negatif 1. Okay, sekarang A dah mati, kita dapat negatif 3 sama dengan negatif B. Jadi negatif jumpa negatif akan jadi positif. So, kita jadikan B sama dengan 3. Okay, B positif 3. Selesai dapat A, dapat B, masukkan je dalam yang first tadi, dalam rumus. Ni, copy je balik. Kita ambil ni, kita copy. Pastekan balik, salin balik. Lepas tu, kita tuliskan A sebagai jawapan dan B sebagai jawapan. Okay, ni, sekejap kita gantikan A sebagai negatif 1. Negatif tu tak kisah, nak letak atas boleh, nak letak tengah-tengah boleh. Mana-mana boleh negatif 1 ke atas macam ni ataupun negatif tu dekat sebelah kiri macam ni. Boleh tak ada masalah. Negatif 1 dengan positif 3. Positif ni ikut tau. Kalau B ni adalah negatif, dia kena tolak lah. Tapi kalau B ni positif, dia kena tambah. Ni bergantung. Simbol ni bergantung kepada nilai B tu sendiri. Kalau B tu negatif, awak kena pastikan positif ni jadi negatif lah. Okay, ikut simbol dia. Bawah dia sama tak ubah. Bawah dia sama tak ubah. Just kita nak cari nilai A dan B je sebenarnya. Jadi ini membuktikan bahawa pecahan ini merupakan pecahan separa bagi ini. Itu yang kita fahamkan balik. Pecahan setanding ataupun pecahan separa. Right? So, itu sahaja rumus yang digunakan dalam linear. Pecahan dalam linear. Dan konsep dia, kita buat macam tadi, nak potong-potong ni, hanya untuk cari nilai A dan B sahaja. Lepas tu kita akan patah balik, pusing balik. Pusing balik, ganti balik. Okay, setakat ni faham tak? Alright. Good kalau faham bagus. Jalan kerja ni memang agak panjang dan kita dah sediakan jalan kerja dekat dalam nota ni. Jadi senanglah, tak nak salin, nak buat contengan sedikit pun tak ada masalah. Jadi ni rujukan dalam bahasa Inggeris sebab memang ada certain memang bahasa Inggeris sahaja yang belajar. So kita memang fokuskan bahasa Inggeris. Okay, so tengok kat sini. Ni contoh. Contoh kedua dia dah bagi dalam bentuk dia. Ni contoh dia. Dia dah siap-siap dah. Jadi terus masukkan dalam rumus. Cara yang sama. Kita boleh tengok example 2. Tapi sebelum kita tengok example 2 tu, kita bagi rehat dalam masa seminit lah untuk refreshkan minda masing-masing. Okay. So kita rehat seminit. Kita akan sambung sikit dalam 8.52 nantilah. .
Okay, so kita sambung lagi untuk tengok example yang seterusnya. Sekejap kita nak buat page baru. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Dekat sini dia bagi direct question lah. Dia bagi dalam bentuk linear factor. Dia bagi dalam bentuk linear factor ataupun faktor linear. Sebab dia dah siap faktorkan dah. Cumanya kita just masukkan dalam rumus. Okay, so kita masukkan dalam rumus. Kita tulis kat sini 5x tambah 7 berkan dengan x tambah 1, x tambah 2. Okay, kita terus masukkan dalam rumus dia A tambah B dan masing-masing dipecahkan. Okay, dipecahkan kepada dua pecahan. Satu belah kiri, satu belah kanan. So belah kiri akan ambil di sinilah x tambah 1. Manakala belah kanan dia akan ambil x tambah 2. Nak cakap terambil terbalik pun tak ada masalah. Betul juga. Okay, tak ada masalah. Sama je. Tapi kita nak cantikkan apa orang kata, pemikiran kita supaya tak berbelit, kita ambil ikut urutan lah. Yang kiri duduk belah kiri. Macam tu, senang. So dia jadi macam ni lah, x tambah 1, x tambah 2. Lepas tu apa nak buat? Kita akan apa orang panggil? Samakan denominator dulu sebab kita nak cantumkan dia. Kita nak cantumkan dia. Tugas kita memang macam tu. Kita sentiasa nak cantumkan pecahan ni. Jadi apa nak buat? Kita salin balik ni. Kita pun darab A darabkan dengan X tambah 2. Ikut denominator sebelah, jiran dia. Denominator untuk yang B pula. So kita darabkan dengan X tambah 2. Ni kita sekalikan boleh. Nak terus sekalikan pun tak ada masalah. Jimat sikit orang kata apa? Jalan kerja tu. So kita tulis baliklah. X tambah 1, X tambah 2. Boleh, tak ada masalah. Kalau rasa dah mahir lah. Tapi kalau tak mahir lagi, jangan buat terus. Kita nak awak buat satu-satu supaya tak cuai. Tapi kalau rasa dah okey, boleh lah. Kita terus jalan je. So dia jadi macam ni lah. X tambah 2 ni dia ambil dekat denominator sebelah. X tambah 1 pun dia akan ambil dekat denominator sebelah. Manakala bawah ni akan bercantum. X tambah 1 akan darab dengan X tambah 2. Dia darab sebelah. Darab sebelah sahaja. Tadi darab silang. Kemudian dia darab sebelah. Boleh guna kaedah ni. Kemudian awak terus batalkan je lah. Sebab bawah dia dah sama. Ni kalau saya batalkan terus sebab sama bawah. X tambah 1, X tambah 2, batalkan. Sama sama. So kita batalkan. So kita dapat tuliskan dalam bentuk yang ringkas. A, X tambah 2, B, X tambah 1. Sekarang ni, macam mana kita nak cari nilai dia? Untuk kita kosongkan, untuk kita cari nilai A, apa jadi dekat nilai X ni untuk B? -1. Okay, -1. Good. Okay, so -1. Jadi kita pun faham nampak dan nampak sangat jelas. So kita pun buat when ataupun jika X sama dengan -1. Lepas tu kita gantikan semua persamaan ni dalam satu kawasan ni, kita gantikan dengan -1. So 5 -1 kali 7 kali 7 pula tambah 7 sama dengan A -1. Semua -1 Kemudian tambah 2. Okay, B kosong. Ni dah tahulah kosong. Okay. So kita tak nak tulis pun tak apa. Tak payah tulis pun tak apa. Tapi ni nak bagi nampak lah. B kosong So kita tengok kat sini. 5 kali dengan negatif akan dapat -5. 7 tolak 5 dapat 2. Kemudian A 2 tolak 1 dapat 1. Jadi A sama dengan 2 A sama dengan 2.
Kemudian B, nak cari B, tengok pula nak kosongkan A. Bila kita nak cari B, kita kosongkan A, kita faham X ni mestilah negatif 2 supaya 2 tolak 2 adalah kosong. Okay, jadi kita pun buat X sama dengan negatif 2. Jadi kita pun tulis 5 kali dengan negatif 2 dan sebagainya. Cara yang sama. Ni kosong lah kan sebab A tu dah kosong. Okay, ni sama dia jadi negatif 10. 5 kali 2 dapat 10. Negatif 10. So, 7 dengan negatif 10 dia akan dapat negatif 3. Ataupun tekan kalkulator lah dapat negatif 3. Kemudian, belah kanan, A ni akan dapat kosong lah. So, tinggal B sahaja. 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. So, B negatif 1. B negatif 1 dan kita dapat nilai B sama dengan 3. B sama dengan 3. Sama tak dengan kita punya jawapan? Sama B sama dengan 3, A sama dengan 2. Jadi apa yang nak kena buat adalah tarik balik pecahan rumus tadi. Tarik balik pecahan rumus tadi yang atas kali ni, yang first ni. Okay, tarik balik. Masukkan nilai. Okay, masukkan nilai A dan B tadi. Dan kat sini kalau awak perasan, dua-duanya positif. Jadi letak je nombor dia. Kita gunakan warna merah lah, kasih nampak. Letak 2, letak 3. Jadi senang. Dah betul lah macam ni. Okey, pecahan separa. Ini adalah pecahan separa. Ingat ya, pecahan separa ni maksudnya kiri sama dengan kanan. Jadi kalau saya cuba cantumkan balik pecahan ni, saya akan dapat jawapan yang sama seperti yang kiri. Okey, saya try buat ni contoh sahaja. Contoh sahaja, cuba kalau kita darab silang. 2 kali dengan X tambah 2. Ni kita nak buat semakan. Okey, ni nak buat semakan. Tambah dengan 3 X tambah 1. Kita nak tengok betul ke jawapan dia akan jadi separa. Ni kita buat semakan So dia akan separakan dengan yang ni darab tegak lah. X tambah 1, X tambah 2. So kita tengok dia akan dapat 2 kali X dapat 2X. 2 kali 2 dapat 4. 3 kali X dapat 3X. 3 kali 1 dapat 3. Okey, ni X tambah 1, X tambah 2. So akhirnya kita kira yang atas. Yang atas ni boleh selesaikan. 2X campur 3X sama dengan 5X. 4 campur dengan 3 dapat 7. Dia akan dapat bentuk asal lah. Itulah maksud dia pecahan separa. Pecahan separa tu maksudnya pecahan pertama boleh ditulis sebagai pecahan kedua dalam bentuk asing. Dalam bentuk asing. Itu dinamakan dalam tajuk besar. Tajuk besar kat mana? Oh ni. Itu yang dinamakan sebagai partial fractions. Okay, partial fractions. Dipecah-pecahkan. Maksudnya macam tu. Pecahan yang di part-part. Part by part. Okay, part demi part. Saya harap awak faham lah. Cumanya ingat nilai dia sama, cumanya dalam bentuk yang lain sahaja. Okay. Ini bentuk simple tau. Bentuk yang paling kita nampak A sama dengan 2, B sama dengan 3. Tapi apa jadi kalau nilai-nilai dia dalam bentuk pecahan?
Macam mana kalau tiba-tiba nilai A dia dapat dalam bentuk per, lepas tu nilai B pun dapat dalam bentuk pecahan juga. So macam mana tu? Ni kita nak tengok lah. Okay, muat lagi kot. Sekejap Boleh dah ni. Ni example 3. Okay, so kita tengok. Tambah 2. Kita pun pecahkan teruslah siap-siap. Ni kita pecahkan siap-siap. A warna biru berkan dengan X tolak 1. Tengok kita ambil belah kiri dia. Denominator belah kiri X tolak 1. Mesti tambah ya, jangan salah simbol Yang ni first memanglah macam ni. Nanti kita tengok nilai B dia macam mana. So B dia akan jadi X tambah 2. Okay, so kita pun buat benda yang sama. Ni akan darab silang lah. A kali dengan X tambah 2 tambah dengan B kali dengan X tolak 1. Okay, darab silang. Perkan dengan denominator. Denominator ni darab dengan denominator. So denominator kiri darab dengan denominator kanan. Dia akan jadi macam ni lah. Jangan kembangkan Okay, jangan kembangkan. Biar je dalam bentuk faktor macam ni. So bila kita dah ni, kita boleh potong. Okay, kita dah dapat bentuk yang seragam. Sama denominator, kiri dengan kanan dah sama, kita boleh potong. Terus potong, sebab sama. Kalau tak sama, tak boleh potong dia kena sama. Okay. So kita nak cari X. Untuk yang pertama, kalau kita nak cari nilai A, X dekat dalam B ni sepatutnya berapa? Negatif 2. Yang itu untuk A sahaja. Tapi kalau kita nak cari A, negatif 2 tu dah betul. Okay, kalau kita buat negatif 2, kita try buat Okay, kita try buat. Negatif 2. So 2 kali dengan negatif 2 tambah 3 samakan dengan A negatif 2 tambah 2 kemudian B pun sama. B negatif 2 tolak 1. Tak apa, try buat je. Ni negatif 4. Negatif 4 tambah 3 dapat negatif 1. A ni kosong lah sebab 2 tolak 2 kosong. A tu mati. Kemudian B negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Tak tahu tekan kalkulator. Ada Okay. Sekarang kita dapat nilai negatif 1 sama dengan negatif 3B. Sebab apa B darab negatif 3 dapatlah negatif 3B kan. Nak cari B ni, apa buat dekat sini? Kita tukarkan darab jadi bahagi. Ni kan darab. Tengok kalkulator, darab sebelah dia bahagi. Jadi kita tengok darab ni, kita pindahkan negatif 3 jadi bahagi. So kita tengok B dia berapa sekarang? B ialah negatif 1 per dengan negatif 3. So negatif-negatif hilang jadi positif. So positif 1 per 3 dalam pecahan. Okay, negatif jumpa negatif akan jadi positif. So ingat dia punya kaedah ni, kalau duduk rapat, rapat tu bukan bermaksud dia tambah tapi rapat ni bermaksud dia darab. Okay, rapat yang rapat sangat. Macam ni kan, huruf dengan nombor 3 dengan huruf B. Rapat sangat. Itu maksud dia darab. Bila kita tahu dia darab, pindahkan jadi bahagi.
Itu kena tahu Okay. So tadi kita dah kosongkan A. Sekarang kita nak kosongkan B. Berapa nilai X dia yang kena letak? Satu. Satu Okay. So kita kena letak satu supaya satu tolak satu dapat kosong. Kali ni positif lah X dia. Tak apa, biar. Kita buatlah 2 kali 1 tambah 3 dan seterusnya. Okay, 1 tambah 2 tambah dengan B, 1 tolak 1. Jadi 2 campur 3 dapat 5. A sama dengan 3 tambah B kosong. Kosong sebab apa? Sebab 1 tolak 1 kosong lah. Okay, jadi kita dapat 5 sama dengan 5 sama dengan 3A. Kemudian 3 ni pindah jadi bahagi. Dia akan jadi A sama dengan 5/3. Jadi kita adalah nilai A sama dengan 5/3. B sama dengan 1/3. Masing-masing dalam pecahan. Apa nak buat? Jadi kita tengok Okay. Sebelum kita tulis dekat dalam kurungan yang sama, okay, A ni kan nilai dia 5/3. So kita tulislah 5/3 macam ni. Tapi ingat, 5/3 kat depan. Macam ni, 5/3. Tapi ingat dia adalah orang kata satu pecahan yang sama. Jadi kita letakkan lekat sedikit dalam pecahan tu. Kita dekatkan sikit. So dia akan jadi 5 dekat tengah-tengah sini dan 3 kat bawah ni. Dia akan lekat dengan kurungan tu. Sebab apa lekat? Sebabnya dia adalah 5/3 darab dengan 1/X tolak 1. Dia macam itulah nilai dia. Okay, 5 darab 1 dapat 5. 5 darab 1 dapat 5. 3 darab dengan X tolak 1 dia dapat macam ni lah. Jangan kembangkan biarkan. 3X tolak 1 dalam bentuk faktor. Sama juga dengan B, 1/3. Kemudian dia darab dengan 1 lah. So 1 darab 1 dapat 1. Okay, 3 darab X tambah 2 dapat ni lah, rapat sahaja. Okay, maksudnya darab tu rapatkan sah sahaja. Ini adalah bentuk akhir bagi pecahan separa yang kita asingkan. Tak perlu kembangkan, sebab kalau kita kembangkan nanti dia akan dapat balik macam ni. Okay, jangan kembangkan. Right. So, itu cara kita menulis bentuk pecahan. Ya. Ya. Kalau kembangkan 3 tu tak boleh? Kalau kita tulis dalam jawapan macam ni, contohnya kalau kita tulis 5 per dengan 3X tolak 3 tambah dengan 1 per dengan 3X tambah 2. Okey. Jawapan ni boleh diterima. Silap. 3X tambah 6 Okey. Jawapan ni boleh diterima. Tapi ingat, nanti ada sesuatu soalan, dia akan lagi advance, akan melibatkan lagi banyak pengiraan. So nanti kalau kita ambil ni, kita tak boleh potong dengan something yang baru tu. Sebab ini linear punya. Nanti kita akan belajar kuadratik. Kenapa kita tak boleh kembangkan? Sebab apa? Sebab nanti kuadratik tu akan cantumkan lagi something dengan yang baru. Dia lagi satu pecahan yang baru. Dia contohnya ada pecahan C per dengan something. Dia akan campur dengan something jadi bila kita nak gunakan kaedah yang sama macam atas tadi, kaedah potong-potong ni tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab kita dah tercantumkan bawah ni, dah tercantumkan denominator. So dah tak boleh potong-potong lagi, dah jadi belit-belit. Jadi elakkan kita kembangkan elakkan kembang. Ya. Alright. Jadi itu sahaja berkenaan dengan partial fractions untuk 1.1. Dalam tajuk ni, kita ada 1.1 denominator with linear factors. Nanti kita akan belajar lagi denominator with quadratic
quadratic factors ataupun kuadratik sahaja. Okey, kuadratik sahaja. Kemudian denominator with repetition. Repeat factor ke tak salah saya nama dia. Tapi repeat lah. Yang ada kuasa 3, lagi teruk. Kuasa 2 kita belajar, kuasa 3 pun kita belajar. Jadi memang lagi besar, lagi panjang. Dia bukan setakat sampai C tau, dia akan sampai E. Dia akan tambah sampai E. Lagi teruk. Jadi sebab tu kita nak fahamkan basic ni, kita bagi latihan exercise kat sini. Okay, ada latihan basic exercise. So bolehlah bila-bila boleh buat sebelum kita belajar yang seterusnya lah. Kita nak check sama ada boleh buat ke tak yang basic ni. Okay, kalau boleh maksudnya kita akan mahir lah dalam algebra. Ni adalah kemahiran algebra nak kukuhkan kemahiran algebra. So kena buat lah. Tak kisah buat bila-bila. Tempoh masa seminggu lama kan, 2 soalan. Okay, so ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan pembelajaran hari ni? Ada je. Kalau makan tu kan, dia jalan kerja dia apa je? Okay, dari segi pemakahan, berbeza mengikut kita punya tempat. Sebab apa? Metrik kurasi berapa markah partial fraction? Tak tahu Roy? 3. Zairi? Tak ada tulis markah. Oh, dia tak ada tulis markah. Biasa ada kan? Pelik tu. Tak apa. Cumanya sukatan 5 markah ni sebab based on STPM. Sebab ni memang tengok daripada buku STPM. Tapi ada STPM, dia lagi kecil tau. Dia lagi 3 markah. Sepatutnya benda ni 3 markah je. STPM memang kecil. Tapi kalau poli hari tu tengok tunjuk soalan hari tu, based on tengok hari tu kan, file yang bagi hari tu yang itu susah tau. Soalan yang susah 5 markah. Jadi kita tak boleh estimate markah dia 5 macam tu lah. Yang ni kalau nak tahu macam mana saya tanda nanti, saya akan tanda ikut lah. Kalau awak dapat nilai A betul, B betul, saya bagi markah. Lepas tu ada jalan kerja 1 markah, jawapan betul 2 markah. Macam tu je lah saya tanda. Oh, okay. So markah ni tak penting, yang penting betul semua. Kita nak tahu betul semua je. Alright, so ada apa-apa lagi nak tanya berkenaan dengan partial fractions? Linear fraction, linear factors. Tak ada. Tak ada 1 jam ni kelas. Zairi ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Alright. So kalau tak ada, nak tanya lagi boleh? Saya pula nak tanya. Okay, kalau minggu depan, hari Rabu, kalau kita buat kelas lagi hari Rabu malam, dia memang tak sampai 2 jam pun, sekejap je. Cuma estimate paling lama 2 jam lah. Tapi paling awal sejam lebih. Jadi kita akan belajar 1.2 lah kalau sudi untuk sambung belajar lagi. Boleh tak kalau kita buat kelas yang sama pada hari yang sama? Boleh. Okey. Sebab takut terganggu dengan assignment, group assignment dan sebagainya. Kita tahu dah masuk sambung belajar ni memang busy teruk. Tapi minggu ketiga baru ada assignment. Okay. Alright, so kalau kita akan tamatkan kelas kita malam ni lah. Ni pun ada rakam kelas, so kalau nak tengok recording pun boleh, tak ada masalah. Alright, so itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana hadir kepada kelas malam ni. Saya harap kita semua dapat manfaat ilmu, keberkatan ilmu sama-sama. Kita belajar, awak pun belajar. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Okay. Salam. Cikgu Jul. Malam ML tak? ML je. Syahid nak tahu tak?